سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, insyaallah pengajian kita sambung pada muka surat 30, boleh? Di bawah muka surat 30. Qala al-mu'allif syekhna radhiyallahu anhu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Kata Syekh Abdul Qadir Isa di dalam kitab karangan beliau Haqa'iq Ma'ani Tasawuf, perenggan yang terakhir surat 30, Syekh kata dari aspek lain, setiap manusia tidak sunyi daripada penyakit hati kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita manusia biasa, adalah penyakit hati, sama ada banyak ataupun sedikit. Kerana itu merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para nabi tidak ada, contohnya. Sebab apa? Penyakit hati ini merupakan satu dosa pula dosa besar. Nabi bersifat dengan sifat maksum. Jadi kedua-dua itu bercanggah. Kalau Nabi ada penyakit hati, maknanya Nabi tidak bersifat maksum. Sedangkan Nabi bersifat maksum, tidak melakukan dosa besar ataupun dosa kecil ataupun perkara-perkara yang mencacatkan kewibawaan sebagai seorang Nabi. Jadi selain daripada Nabi, kita semua tidak sunyi daripada penyakit hati, yang mana kita dengar dah sebelum ini Imam Al-Ghazali menyebut sama juga, ya, setiap manusia tidak terlepas daripada penyakit hati. Melalui diri sendiri, penyakit yang tersembunyi seperti riya, nifaq, tipu daya dan sebagainya tidak dapat diketahui. Kita tak mampu untuk cek, untuk kenal penyakit yang ada di dalam hati kita sendiri, kecuali kita jumpa pakar. Kalau penyakit tubuh badan, kita jumpa pakar tubuh badan, iaitu doktor, yang boleh bagi tahu kepada kita apa penyakit kita. Bila doktor bagi tahu kepada kita, biasanya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu apa, kita berterima kasih kepada doktor. Kita pergi jumpa doktor, doktor kata, Tuan ni ada satu masalah, tak banyak, sikit je. Penyakit apa? Penyakit jantung. Kita berterima kasih kepada doktor. Kenapa? Sebab bagi tahu kita ada penyakit. Sepatutnya kita, bila doktor bagi tahu kita tak ada penyakit, baru kita ucap terima kasih. Kenapa? Sebab sihat, alhamdulillah. Tapi sekarang ini manusia bila jumpa dengan doktor kata kamu ni ada penyakit kencing manis. Kita risau. Dalam kerisauan kita nak ubat. Dalam masa kita nak ubat juga, sebelum balik kita kata terima kasihlah doktor kerana cek saya, kerana bagi tahu saya ada penyakit. Kenapa kita ucap terima kasih, sedangkan doktor dalam masa yang sama dia bagi tahu kita ada penyakit? Sepatutnya bila ada penyakit, itu yang menyebabkan kita, orang kata dari segi adatnya, senang untuk meninggal dunia. Tapi kita ucap terima kasih. Tapi bila ustaz bagi tahu, syekh bagi tahu, murabi bagi tahu kita ni ada penyakit hati, apa dia? Takabur. Ustaz ni teruknya, aku dibilangnya ada penyakit takabur. Aku ni bukan main tawaduk lagi. Di antara kawan-kawanku, aku paling merendah diri. Dibilangnya ada penyakit takabur. Kita rasa macam marah. Tapi kenapa pada doktor bagi tahu kita ada penyakit, kita ucap terima kasih. Lain situasinya. Dalam agama kita rasa macam nak marah.
Tapi pada tubuh badan kita, kita tak rasa nak marah. Kita ucap terima kasih kerana dia bagi tahu. Sepatutnya kita ucap terima kasih kepada guru lebih daripada kita ucap terima kasih kepada doktor. Kenapa? Sebab bila di hari akhirat nanti Allah tak pandang tubuh kita sihat ke, ada penyakit mata ke, ada penyakit kronik ke, ada buah pinggang ke. Yang Allah tanya ialah hati. Hati kau macam mana? Selamat ke daripada penyakit? Sejahtera ke daripada keaiban? Dan banyak lagi soalan-soalan. Jadi bila syekh, bila guru, bila doktor hati bagi tahu kepada kita penyakit hati, kita sepatutnya berterima kasih, bersyukur. Seperti mana kita bersyukur kita jumpa doktor, doktor bagi tahu penyakit kepada kita. Jadi syekh bagi tahu di sini, dia kata melalui diri sendiri. Penyakit yang tersembunyi kita tak nampak kecuali kita jumpa manusia yang tahu untuk mengobati hati dan kenal penyakit-penyakit tadi. Siapa? Murabbi mursyid, guru yang mursyid, yang menerima ilmu dan amalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang, kata Syekh, manusia menyangka bahawa dia adalah manusia yang paling sempurna. Banyak-banyak manusia dia sangka dia yang paling elok perangainya, dia yang paling bersih jiwanya dan paling teguh agamanya, sedangkan dia sebenarnya orang yang jahil murakkab. Apa maksud jahil murakkab? Dia jahil, dia tak tahu dia jahil. Sebab itu tak datang belajar. Kita ni alhamdulillah, kita tahu kita jahil, kemudian kita belajar. Kita jahil, kita tak tahu, kemudian kita tahu kita tak tahu, kita datang untuk tahu. Jadi itu dia panggil jahil biasa. Jahil murakkab ini lebih teruk daripada jahil biasa. Dia sudahlah jahil, dia tak tahu, kemudian tak sedar dan tak tahu dia ini tidak tahu. Seolah-olah dia tahu, aku ni semua tahu, profesor semua tahu. Sebab itulah tidak ada keinginan untuk mempelajari ilmu agama. Sedangkan dia sebenarnya orang yang jahil murakkab dan berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat Al-Quran sebut, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kamu ingin, wahai manusia, apakah kamu ingin nunabbi'ukum, kami khabarkan kepada kamu, kami ceritakan kepada kamu tentang bil akhsarina a'mala, tentang orang yang paling rugi perbuatannya. A'mala ni kita panggil amalan. Dia ada amalan, dia buat benda baik, tapi Allah bagi tahu, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kau mau atau tidak aku akan ceritakan kepada kamu apa dia? Manusia yang paling rugi di dalam amal perbuatannya. Dia beramal, dia bekerja, tapi paling rugi. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan di dunia ini. Dia beramal banyak, tapi amalannya sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan dalam masa yang sama mereka menyangka mereka berbuat sebaik-baiknya. Dia sangka dia bagus betul, dia sangka dia tahu semua, dia sangka iman dia sudah pun tinggi sampai ke tahap orang lain tak boleh sampai. Tapi sebenarnya amalan mereka dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, Allah menjadikan perbuatan mereka, amalan mereka sia-sia sepanjang hidup mereka di dunia. Wal iyadu billah. Kita minta jauh dengan Allah. Beramal banyak tapi amalan jadi sia-sia. Dalam masa yang sama kita juga sangka kita ni manusia yang paling bagus. Ini kita minta jauh. Seseorang, kata Syekh, tidak
mungkin mampu untuk melihat keaiban wajahnya kecuali dengan cermin yang bersih dan mempunyai permukaan yang rata. Cermin ni tuan-tuan ada banyak jenis. Ada cermin yang mengejek, muka kita handsome, tiba-tiba kita tengok cermin itu sengit sana, sengit sini. Ada cermin yang mempunyai kudis, tompuk-tompuk sudah di belakangnya, kita tengok dari depan, muka kita bersih pun ada tompuk-tompuk juga. Itu kita tak suka cermin yang begitu. Kadang-kadang muka kita tidak handsome, muka kita panjang je. Tiba-tiba dia buat jadi handsome, gemuk sikit. Kenapa? Cermin tu dikasih pendek. Ada yang cermin mengejek-ngejek, ada yang cermin hantu, kan budak-budak panggil tu. Nabi SAW bersabda, Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin ini adalah cermin kepada mukmin yang lain. Apa maksudnya? Sebelum ini kita kadang-kadang kita kata, orang mukmin itu cermin kepada mukmin yang lain. Seolah-olah macam kita faham hadis ini. Tapi apa sebenarnya? Nabi nak bagi tahu orang mukmin ini seumpama cermin kepada saudaranya yang lain. Macam mana situasi cermin? Ada cermin yang jujur, muka kita elok, bersih, cermin itu elok, bersih. Sebab apa? Sebab cermin ini tidak ada kecacatan padanya. Kemudian dia tunjuk muka kita dalam keadaan bersih, cantik, handsome seperti mana sedia kala. Ada cermin yang mengejek muka kita. Kita tengok muka kita jadi hidung besar, di sini besar semua. Kenapa? Dia mengejek yang di tengah. Ada yang mengejek yang di atas, dikasih panjang. Macam-macam jenis cermin. Manusia pun sama juga. Bila kita bersuhbah dengan guru ini kadang-kadang ada macam-macam jenis. Ada guru yang balik-balik puji anak muridnya, sehingga kan anak muridnya walaupun diri dia tidak berapa elok, bila dipuji oleh guru, anak murid dia sangka bahawa dialah anak murid yang terbaik. Bila sangka begitu, sedangkan amalannya sia-sia, Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat Quran tadi, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam masa yang sama kita menyangka bahawa kita ni manusia yang buat sebaik-baiknya, sedangkan tidak. Cermin pun sama. Kita nak cari guru yang macam mana? Guru yang bagi tahu kepada kita tentang wajah kita yang sebenar. Cermin itu cermin yang jujur, tidak mengejek, tidak menakut tambah. Muka kita tidak ada keaiban. Tiba-tiba oleh sebab kudis yang ada, penyakit yang ada pada cermin tadi, yang ada pada guru, dia bagi tahu kepada kita, kau kalau bertobat pun Allah tak terima dah. Kenapa? Jahat betul. Menyebabkan kita putus asa. Sedangkan dalam Islam tak boleh bagi tahu begitu. Nampak? Jadi guru tadi sekiranya guru yang bagus, guru murabbi yang mursyid, syaikhun kamilun, guru yang sempurna, setelah mendapat didikan, maka dia akan bagi tahu situasi yang sebenar kepada seorang murid. Kalau tengok cermin, bedak putih di sini, dia bagi tahu bedak putih di sini. Kita pun boleh sapu sikit, elok. Kalau ada tai hidung di sini, dia bagi tahu juga. Itu cermin yang jujur. Cermin yang beginilah yang merupakan seorang mukmin yang menjadi cermin kepada mukmin yang lain, yang jujur dipanggil sebagai guru. Baru kita boleh ambil guru. Itu dalam berguru. Mencari kawan pun sama juga. Sebab kita kupas tajuk suhbah, ada dari segi kawan biasa, ada dari segi kehidupan rumah tangga, ada dari segi bersuhbah di antara anak murid dengan guru untuk bersuluk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ma'rifatullah. Jadi kalau kawan pun sama juga. Kalau kawan yang sentiasa cek kita, lama-lama kita pun bangga. Kalau kawan yang sentiasa membuli kita, dia hina kita, lama-lama kita jadi hamba dia. Ini dua-dua tak betul. Cari kawan yang jujur. Bila kita buat benda baik, dia puji kita ikhlas.
Bila kita buat benda tak elok, dia tegur kita ikhlas. Ini kawan yang boleh kita buat berkawan sampai mati. Nak cari calon-calon isteri pun yang muda-muda ni sama juga. Balik-balik bakal tunang kita puji je, kentut pun puji juga. Yang besar pun puji, yang kecil pun puji, semua puji. Lepas tu mulalah, bila dah kahwin, kahwin 2 tahun, berkelahi sudah. Kenapa weh, tak sangka aku, tak tahan aku sudah, baunya. Baru tahu, dulu puji je. Orang cari yang jujur. Ini kita buat benda elok pun dipuji, buat benda tak elok pun dipuji. Weh, bagus bah. Mula-mula memang bagus, kita sangka bagus, tapi sebenarnya bukan begitu. Kalau guru, sudah kita huraikan tadi. Jadi ini kita kena faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu adalah cermin kepada mukmin yang lain. Cermin yang bagus seumpama seorang mukmin yang bagus untuk kawannya, guru yang bagus untuk anak muridnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah sebelah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh ikutan yang baik. Nabi ini menjadi contoh ikutan yang baik kepada kita. Tapi sekarang ini manusia ramai yang ikut artis berbanding ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ikut artis, dia akan dibangkitkan bersama artis lah besok-besok. Ini bukan saya bagi tahu, Nabi bagi tahu. Siapa yang ikut alim ulama, dia akan dibangkitkan bersama alim ulama. Siapa yang ikut orang yang jahil, dia akan dibangkitkan bersama orang jahil. Jadi pilihlah di antara yang mana yang kita mau. Pilihan di tangan kita sendiri. Allah telah tunjuk dah, wa hadainahun najdain. Dan kami tunjukkan kepada manusia 2 jalan. Pilihlah di antara jalan mana yang kita mau. Jalan yang elok ke jalan yang satu lagi. Orang yang menjadikan Nabi ini sebagai contoh ikutan yang baik siapa? Ayat ini sendiri menjelaskan, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu contoh ikutan yang baik. Siapa yang akan mengambil Nabi sebagai contoh ikutan, sebagai teladan? Liman kana yarjullah. Pertama sekali, sifat mereka yang menjadikan Nabi sebagai role model ialah manusia yang mengharapkan Allah. Apa yang dia mahu? Allah. Apa yang dia mahu? Bukan pujian. Apa yang dia mahu? Bukan sanjungan. Apa yang dia mahu? Bukan pangkat kedudukan. Dia mahu apa? Allah. Liman kana yarjullah. Sesiapa yang mengharapkan Allah. Ini manusia yang ada sifat mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang begini yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh untuk dia ikut. Satu ciri manusia, mengharapkan Allah, bukan mengharapkan benda lain. Yang kedua, wal yaumal akhir, mengharapkan hari akhirat. Dunia dia tak mau. Sebab apa? Dunia ni tiada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mau apa? Mau yang lebih bernilai, yaitu akhirat. Siapa yang ada sifat yang pertama, mengharapkan Allah, yang kedua mengharapkan hari akhirat, yang ketiga wa dzakarallaha katsira, dan mereka mengingati Allah banyak-banyak. Orang yang banyak berzikir, orang inilah yang akan mengikuti meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada disebut orang yang menyanyi dia akan ikut Nabi, orang yang main bola banyak dia akan ikut Nabi. Ini 3 ciri. Ingat 3 ciri ini, kita cari Allah Subhanahu wa taala.
Bukan cari pangkat, bukan cari kedudukan, bukan ingin dipuji, bukan ingin segala-galanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua, inginkan pertemuan dengan hari akhirat, karena hari itulah yang menjadikan kita bahagia. Walaupun di dunia ini kita diuji dengan berbagai ujian. Yang ketiga, berzikir banyak-banyak. Sifat orang sufi, bila dia berzikir banyak-banyak, hati dia jadi bersih, dia akan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, ada 3 sifat ini, insya-Allah seseorang itu akan menjadikan Nabi sebagai contoh. Ya. Oleh itu, jalan amali yang menyampaikan kepada penyucian jiwa serta menghiasi diri dengan kesempurnaan akhlak ialah bersuhbah dengan pewaris Muhammadi, waris kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Al-ulama warathatul anbiya. Alim ulama adalah pewaris Nabi. Bersuhbah dengan alim ulama. Menghina alim ulama rosak iman, rosak akidah. Jangan main-main. Kita sangka menghina Quran saja kah? Rosak akidah. Kita sangka menghina hadis saja kah? Rosak akidah. Hina alim ulama pun rosak akidah. Hina hukum Islam pun rosak akidah. Terlalu ramailah, kita sinis. Ramailah orang yang akan hudung tangan sekiranya hudud dilaksanakan. Kita sindir hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita kata, ada dulu saya dengar masa saya belajar dulu, senang makan sup tangan bila hudud dilaksanakan. Rosak iman. Kita boleh minta si fulan bin si fulan yang kita dengar dia cakap begitu, kita minta dia mengucap balik, kesian dia. Banyak perkara yang menyebabkan kita rosak iman. Saya rasa dalam bab tauhid telah pun belajar kan. Kalau depan-depan tu belajar uluhiyat dulu ataupun ilahiyat, ketuhanan. Yang kedua akan belajar nubuat, kenabian. Yang ketiga sam'iyat, benda yang kita dengar wajib percaya. Dengan syurga wajib percaya, dengan dosa pahala wajib percaya. Nampak? Tak nampak. Nak tengok syurga macam mana? Tak nampak pun. Nak tengok dosa, ada nampak? Buat dosa ada seketul di atas belakang? Tak ada. Tapi wajib percaya. Di antara banyak-banyak benda itu, ada yang kalau tak percaya jadi fasik, ada yang kalau tak percaya gugur iman, rosak iman, terkeluar daripada ajaran agama Islam. Jadi bila kita belajar agama, hati-hati dalam bercakap. Hati-hati, sebab percakapan salah satu sebab kita boleh rosak iman. Perbuatan sebab yang kedua kita boleh rosak iman. Dan ketiga, hati, i'tiqad, boleh menyebabkan kita rosak iman. Seterusnya, muka surat 33 atas tu saya langkau-langkau sikit sebab kadang-kadang isinya berbulan, uraiannya jadi panjang. Dari sini Syekh kata, telah jelas bahawa memang silap bagi sesiapa yang menyangka bahawa dirinya sendiri mampu mengubati penyakit hatinya dan melepaskan diri daripada penyakit jiwa hanya semata-mata membaca Al-Quran dan mengulang kaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, tak apa, aku tak belajar berguru pun, aku baca Quran, aku baca hadis, insya-Allah hati aku akan jadi bersih. Silap. Syekh kata, bukan saya kata, Syekh kata silap. Kenapa? Dia kata ini kerana Al-Quran dan Sunnah menghimpunkan pelbagai jenis ubat untuk pelbagai jenis penyakit. Al-Quran dan hadis ni ada banyak ubat untuk banyak jenis penyakit. Jadi di samping ada obat, di samping banyak jenis penyakit, perlu ada orang yang menunjukkan ubat itu kepada kita. Bila kita sakit apa, dia bagi ubat yang sesuai. Konsepnya supaya kita mudah faham, sama dengan doktor. Bila doktor di farmasi dia ada pelbagai jenis ubat,
bukan untuk satu jenis penyakit, untuk banyak jenis penyakit. Jadi dia ada orang yang menjaga farmasi itu, bila nak ubat batuk, ini ubatnya. Lama sudah di doktor, saya batuk ni sudah 1,5 bulan tak tahan-tahan. Jadi potonglah ubat ini, bagi ubat yang dosnya lebih tinggi. Doktor dia tahu. Adakah kita rasa macam obat sudah ada, kemudian batuk, kita sudah batuk, kemudian kita masuk farmasi ambil sendiri ubat mana yang kita suka? Bolehkah agak-agaknya sembuh? Mungkin boleh sembuh, tapi susah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dia turunkan Al-Qur'an, dia wujudkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam masa yang sama dia hantar lagi Nabi. Supaya apa? Supaya mengajarkan kepada manusia macam mana cara nak ubat penyakit. Kerana penyakit banyak, ubat juga banyak. Secara tegasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengobati hati para sahabat dan membersihkan jiwa mereka melalui contoh teladan. Contoh teladan inilah yang paling bagus untuk mengobati hati. Melalui kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata satu, perangai satu. Bila sahabat hidup dengan Nabi, perangai sahabat mencontohi perangai Nabi. Kata-kata sahabat mengikuti kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok dalam kehidupan kita. Contoh yang senang. Seorang ibu bapa memiliki 3 orang anak. Ibu bapa ini mempunyai contoh teladan yang baik. Macam mana anak-anaknya? Biasanya 3 orang anak ini perangai dia baik, ibu bapa berakhlak mulia, sopan santun. Kemudian kita tengok anak ini anak siapa ini, kita kata bagus budak ni. Bila sebut nama bapaknya, kita pun patutlah. Perangai sama macam perangai bapaknya. Cuba kita tengok jenis budak yang di rumah mak bapak dia mulutnya macam mana, lezanya, keji makinya. Anak berkawan, silap sikit kawannya, dia kecil, dia maki kawan dia. Ini daripada mana? Daripada contoh teladan yang ditunjukkan oleh ibu bapa di rumah. Anak bersohbah dengan ibu bapa. Jadi anak tiru perangai ibu bapa. Cuba kita, anak kita yang baru belajar, kalau siapa ada anak, tahulah. Siapa tak ada anak, cari mamak dia dulu. Cari mamak, lama-lama ada anak, insya-Allah. Sebab muda-muda semua ni. Muda-muda bujang kan? Bujang masih. Yang muda bujang 4, yang macam saya ni bujang 3. Tapi tak boleh selalu sebut, nanti semangat. Kalau semangat lebih susah kita. Coba kita tengok anak kita. Anak kita yang kecil, bila kita jalan, kita jumpa longkang, kita pun batuk-batuk. Kita pun batuk, ludah dalam longkang. Anak kita tak batuk pun, bila jumpa longkang, dia pun dia ludah. Ini budak. Dia belajar daripada mana? Anak kita bila makan pisang, makan pisang, sekiranya dia tengok bapak lepas makan pisang balik begitu saja di luar pintu kereta, melalui tingkap kereta. Kemudian bila dia makan pisang, apa dia buat? Pandai sendiri dia turunkan cermin kereta, dia pun bapak dia bagus, dia kata. Bapak kata bagus, kenapa? Pandai jaga kebersihan kereta. Tapi kebersihan di luar sama juga. Nampak? Maknanya environment, kita bersumpah dengan siapa, begitulah perangai kita. Kalau kita bersumpah dengan orang yang baik, insya-Allah dia akan jadi perangai yang baik. Kalau kita bersumpah dengan yang kurang baik, kemungkinan besar kita akan ikut perangainya yang tidak baik. Anak-anak kita banyak ikut perangai kita tanpa kita sedari. Hari ini kita buat, mungkin bulan depan dia akan buat benda yang sama.
Bukan bermaksud kita buat hari ini, petang nanti, besok nanti dia ikut. Tidak, ya. Dia akan simpan di sini dulu, bila perlu baru dia buat. Budak-budak dia senang. Kita pun sama juga. Bila kita tengok orang yang berada di depan kita perangai begitu, kita akan terikut juga. Ini dia panggil kesan suhbah. Tengok ni, apa yang berlaku kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa bersama Nabi. Sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab. Ya, salah seorang sahabat Nabi yang masyhur. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Ubay kata, kuntu fil masjid, satu ketika aku berada di dalam masjid, fadakhala rajulun, maka masuk seorang lelaki, fasalla, lelaki tadi masuk, angkat takbir, sembahyang, dia baca Quran, faqara'a qira'atan ankartuha alaihi, dia baca Quran, aku kata salah bacaan dia ni. Thumma dakhala akhar, kemudian datang seorang lelaki yang lain pula, bukan yang tadi, faqara'a siwa qira'atan sahibihi, dia baca bacaan lain pula, bukan bacaan yang pertama tadi, lain lagi bacaannya. Falamma qadaya as-salah, apabila dua-dua telah selesai sembahyang, dakhalna jami'an, kami semua masuk. Siapa? Dua orang sahabat tadi, dua orang lelaki tadi bersama Ubay bin Ka'ab masuk ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk jumpa dengan Nabi. Kenapa Ubay bin Ka'ab tak puas hati dengan bacaan kedua-dua lelaki tadi? Salah ini. Datang satu orang lagi, tak sama dengan yang tadi, salah juga ini. Faqultu, Ubay bin Ka'ab kata, inna hadza qara'a qira'atan ankartuha alaihi, dia cerita kepada Nabi, sesungguhnya lelaki ini baca bacaan yang aku tak setuju, salah ini bacanya. Fadakhala akhar, dia cerita lagi, kemudian masuk lelaki yang kedua, faqara'a qira'atan siwa qira'ata sahibihi, dia baca dengan bacaan yang tak sama dengan kawan dia yang pertama. Fa'amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara'a. Ringkas cerita, Nabi minta dua-dua baca depan Nabi. Dua-dua pun baca. Fahassana Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'nahuma. Maka Nabi kata yang ini pun betul, yang ini pun betul. Mula-mulanya diingkari oleh Ubay bin Ka'ab. Fasaqata fi nafsi, kata Ubay, lalu gugurlah minat takzib, aku dulu mengingkari bacaan dua-dua orang tadi. Bila Nabi kata elok je bacaan dua-dua tadi, tidak salah pun, fasaqata fi nafsi minat takzib, lalu pendustaan yang ada dalam hati aku tadi gugur. Betul lah, nak banyak cerita. Wala idh kuntu fil jahiliyah, benda ini tidak berlaku semasa aku berada di masa dalam jahiliyah. Dalam jahiliyah, kalau seorang buat salah, datang yang satu ini buat salah, tiba-tiba datang jumpa ketua kata dua-dua betul, aku tak boleh terima hati aku, kata Ubay bin Ka'ab. Tapi bila zaman Nabi, aku datang jumpa Nabi kata dua-dua betul, aku boleh terima. Benda ini tak berlaku semasa aku berada dalam jahiliyah. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qad ghasyiyani daraba fi sadri, maka bila Nabi tengok aku diselubungi suatu perasaan yang tak pernah aku rasa masa jahiliyah, tak ada terus sifat aku mengingkari tadi gugur daripada diri aku, seolah-olah aku hilang sesuatu. Bila Nabi menyadari, fadharaba fi sadri, Nabi pun ambil tangannya tepuk dada Ubay bin Ka'ab. Nabi buat begitu, pegang dada ini tepuk. Nabi buat kepada Ubay bin Ka'ab. Maka badan aku terus berkeringat, berpeluh aku. Wa ka'anni anzuru ila Allah azza wa jalla fa'adha, seolah-olah aku melihat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla dalam keadaan yang terlalu takut kepada Allah. Macam mana boleh berlaku?
Sedangkan Nabi hanya tepuk di dada para sahabat. Ini pentingnya pentarbiyahan Nabi. Nabi tahu apa yang berada di dalam jiwa Ubay bin Ka'ab tadi. Sebab itu Nabi ambil Ubay bin Ka'ab kali tepuk dada itu. Kemudian Ubay bin Ka'ab berpeluh berkeringat. Dalam masa berkeringat itu, sebab ditepuk oleh Nabi, maka Ubay bin Ka'ab kata, wa ka'anni anzuru ilallahi azza wa jalla farqa. Aku seolah-olah aku tengok Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terlalu. Nabi mendidik para sahabat dengan cara buat begitu, tepuk di dada supaya sahabat jadi tenang. Dalam keadaan ketenangan itu sahabat berpeluh, dalam keadaan berpeluh itu sahabat seolah-olah musyahadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang susah didapat. Ini dapat daripada mana? Kalau ada Quran saja, kalau ada hadis saja, Allah tidak akan dapat. Ini dapat daripada hasil tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan perkara sebeginilah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk mengobati jiwa mereka dengan hanya semata-mata membaca Al-Quran Al-Karim. Baca Al-Quran saja tak mampu ubat jiwa. Sebab itu ramai yang membaca Al-Quran tapi hati masih riak. Ramai yang baca Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juzuk tapi sembahyang tidak ada khusyuk. Kenapa? Sebab hati belum bersih. Agar tetapi mereka melazimi hospital Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terima rawatan daripada Nabi sendiri. Baginda merupakan orang yang membersihkan mereka dan juga sebagai pembimbing terhadap tarbiyah mereka. Seperti mana firman Allah, wallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dialah Tuhan Allah yang memutuskan kepada kaum yang mudahur rasulah, seorang rasul. Perlu ada rasul juga. Yatslu minhum, dari kalangan mereka, yatslu alaihim ayati. Apa yang rasul buat? Pertama sekali membacakan ayat-ayat Allah kepada umat kaum yang mudahur tadi. Pertama. Yang kedua, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Tugas Nabi baca ayat Al-Quran, sampaikan kalamullah, itu yang pertama. Yang kedua, tugas Nabi wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Nampak sudah kita. Tugas Nabi bukan sampaikan ajaran agama saja. Tugas Nabi wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, membersihkan tubuh badan dan juga jiwa. Ini tugas Nabi. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran. Wal hikmah, dan juga hikmah, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita tahu tugas Nabi ini banyak. Pertama, yatslu alaihim ayatin, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Baca ayat Quran, satu. Wa yuzakkihim, dan memberi mereka tarbiyah, didikan agama supaya hati jadi bersih. Wa yu'allimuhumul kitab, yang ketiga ajar kitab Al-Quran. Wal hikmah, dan yang keempat mengajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah pendapat yang kata Nabi ini datang-datang Nabi mengajar syariat sahaja. Syariat maksudnya benda-benda yang zahir saja, tidak. Ayat Al-Quran saya bukan sebut daripada saya sendiri. Ayat Al-Quran kalau kita belajar nahwu, waw di situ membawa maksud yang berlainan. Membaca kepada mereka ayat Allah, satu. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka, satu. Yang lain lagi, jadi dua. Wa yu'allimumul kitab, satu. Lain lagi, jadi tiga. Wal hikmah, dan yang keempat, lain lagi. Maknanya bila ada waw.
Zahaba Aliyun wa Muhammadun wa Abu Bakrin ilal masjid. Ali dan Muhammad dan Abu Bakar pergi ke masjid. Adakah tiga-tiga ini sama? Tidak. Dia menunjukkan kepada jamak, ramai. Zahaba Aliyun wa Muhammadun wa Abu Bakrin ilal masjid. Ali dan Muhammad dan Abu Bakar. Bahasa Arab begitu. Bahasa Melayunya Ali, Muhammad dan Abu Bakar. Dia ada koma saja. Bahasa Arab dia ada dan. Sama macam dalam ayat ini. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa al-hikmah. Supaya tuan-tuan tahu. Itu lenggok bahasa Arab. Huraian ayat ini wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim ini maksudnya mensucikan mereka, mengajar mereka hal keadaan suci bersih, penyucian. Syekh bagi tahu di sini beza jelas di antara ilmu penyucian dan keadaan penyucian. Saya belajar ilmu untuk membersihkan kain, tapi dalam masa yang sama kain yang bersih itu, hal keadaan kain bersih itu tidak sama dengan ilmu untuk membersihkan kain. Nampak? Di sini Syekh bagi tahu, dikata sebagaimana perbezaan di antara ilmu kesihatan dengan hal keadaan sihat. Saya tahu bila demam saya ada ilmu macam mana nak buat. Saya perlu makan obat. Kalau panas saya perlu letak alat-alat yang boleh, bahan-bahan yang boleh menyejukkan, menurunkan suhu badan. Saya tahu itu maknanya ilmu untuk kesihatan. Tapi dalam masa yang sama saya demam. Sama atau tak sama? Tak sama. Tapi dalam masa yang sama saya sihat. Ilmu satu, kesihatan satu. Ilmu satu, kesihatan tak ada, hal keadaan sihat tak ada, maksudnya saya sakit. Jadi ilmu tentang kesihatan satu jenis, hal keadaan sihat satu jenis. Jadi wa yuzakkihim di sini ulama-ulama menterjemahkan hal keadaan penyucian jiwa. Itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dalam ayat ini. Syekh bagi tahu lagi, betapa ramai kita dengar manusia yang kebingungan. Mereka membaca Al-Quran, merujuk ilmu-ilmu Islamiah yang banyak. Mereka bercakap tentang was-was syaitan, dan dalam keadaan begitu pun mereka sendiri tidak mampu melepaskan diri daripada was-was di dalam sembahyang mereka. Baca Al-Quran banyak dah, menelaah ilmu banyak dah, belajar ilmu banyak dah, tapi dalam masa yang sama bila angkat takbir terus ada perasaan was-was. Angkat lepas angkat, angkat lepas angkat 7 kali baru Allahu Akbar. Kenapa? Tahu sudah, belajar sudah tentang was-was. Was-was dengan ilmu tentang was-was, hal keadaan was-was, hal keadaan tidak was-was, itu dua benda yang berbeza. Meskipun mereka membaca buku-buku perubatan, telah menjadi lumrah di dalam ilmu perubatan moden bahawa manusia tidak mampu mengubati diri sendiri, tak mampu untuk ubat diri sendiri walaupun terhadap penyakit fizikal ataupun penyakit-penyakit dalaman yang kronik ataupun yang tidak kronik, tak mampu nak ubat sendiri. Ini perubatan moden yang mengiktiraf. Apatah lagi jika kita sakit yang terdiri daripada penyakit-penyakit hati, ria, angkuh, takabur, ujub, sum'ah, bangga diri, minta puji, banyak lagi. Adakah kita mampu untuk ubat? Mana yang lebih susah di antara dua penyakit ini untuk diubati? Penyakit hati lah susah. Penyakit doktor, kita pergi jumpa doktor, doktor boleh ubat. Penyakit hati, tak ramai manusia yang mampu mengubatinya. Sebab itu Syekh kata kena cari guru yang mursyid.
Saya laju sikit untuk habis tajuk ni. Kerana itu, di antara perkara yang memberi manfaat secara praktikal untuk membersihkan jiwa serta melepaskan diri daripada penyakit hati ialah melalui mursyid kamil yang diizinkan untuk memberi irsyad. Seorang guru, bila dia belajar, dia ada anak murid. Bukan semua anak murid yang belajar dengan dia diberi ijazah untuk mendidik orang lain. Di dalam ramai-ramai anak murid dia, bila Allah Subhanahu wa taala izinkan, dia akan bagi ijazah untuk mentarbiyah, mendidik, bahawa anak murid itu suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ramai-ramai, kemungkinan seorang, kemungkinan beberapa orang sahaja yang dibagi ijazah untuk mentarbiyah. Seperti mana Syekh Abdul Qadir Isa. Siapa di kalangan ramai-ramai anak murid dia di Perancis, di Kanada, di benua-benua Eropah sana, dan juga di Mekah, Madinah, di Syria, di Lebanon. Banyak-banyak itu berapa orang sahaja yang dibagi ijazah untuk mendidik. Kenapa? Sebab bukan semua manusia yang dididik boleh mendidik, mampu mendidik orang lain. Ada yang mereka hanya mampu dididik. Bila mereka dididik, mereka boleh berubah. Ini jenis manusia. Ada yang satu lagi, dididik pun tidak berubah. Ada sejenis manusia lagi, dididik, mereka berubah, dan mereka mampu mengubah orang lain pula, mampu mendidik. Inilah yang dikatakan anak murid yang sudah pun usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang kata ma'rifah dah, kenal dah diri, bahasa kita panggil. Di antara khalifah ataupun anak murid Syekh Abdul Qadir Isa yang diberi ijazah ialah salah seorangnya yang umurnya hampir sebaya dengan Syekh, masih lagi hidup, iaitu Syekh Sa'duddin Murad yang berada di Jeddah sekarang ini. Sudah pun uzur, dan walaupun uzur tetap juga berada di dalam mihrab melakukan amal ibadat siang dan malam. Ya, dia beruzlah dah. Kalau kita pergi biasa-biasa, dia tak jumpa ada orang lain. Dia keluar untuk sembahyang jemaah, sembahyang Jumaat sahaja. Masa lain dia khususkan untuk amal ibadat dia. Ini Syekh Sa'duddin Murad. Yang kedua, Syekh Fathillah Al-Jami. Ini anak murid juga Syekh Abdul Qadir Isa, anak murid pengarang kitab ni, berada di Istanbul, Turki. Ya, anak murid Syekh ramai juga di Turki. Dan yang ketiga, anak murid Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Al-Hasani. Dengan Syekh inilah yang saya belajar. Syekh ini tinggal di Kanada dan juga tinggal juga di Lebanon, asalnya Lebanon. Kemudian berhijrah ke Kanada untuk berdakwah. Dan di sana beliau membuka pusat Islam Kanada, ada satu gereja. Selepas itu mau dijual, kemudian Syekh beli gereja, buat pusat pengajian Islam. Gereja 2 tingkat setengah. Jadi dibeli. Orang sana sudah tidak pun minat untuk melakukan ibadat di gereja, karena majoriti mereka ramai sudah yang memeluk Islam, terutamanya di tangan Syekh Sufi. Kenapa? Sebab akhlak mereka berbeza dengan akhlak umat Islam yang lain. Jadi di antara 3 orang ini, Khalifah Syekh Yusuf Muhyiddin adalah yang paling muda. Yang paling muda. Dan sekarang ini pun umur dia dah 60 lebih dah, paling muda pun. Jadi 3 orang inilah Syekh yang diberi tarbiyah, walaupun anak murid beliau beribu-ribu orang. Dan di mana-mana saja ada. Dan di Malaysia ini tarikah ataupun tarikat Qadiri, Syadili, dan Qawi, Alawi disebarkan oleh Syekh Yusuf lah, ya, termasuk juga di Indonesia, termasuk juga di Singapura,
termasuk juga di Jepun. Jadi setiap tahun Syekh datang bukan untuk buat benda lain, untuk pengajian ilmu supaya tasawuf yang kita belajar, tarekat yang kita amalkan tidak menyeleweng daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga dengan Syekh Abdul Qadir Isa. Dia karang kitab ini, dia buang semua benda yang masyarakat anggap ada dalam tasawuf, ada dalam tarekat, tetapi bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu Syekh tidak pakai. Syekh bersihkan tasawuf seperti mana tasawuf yang ada dalam agama Islam. Sebab itu kita tidak jumpa benda-benda lain di dalam kitab ini kecuali daripada Al-Quran, daripada Sunnah Nabi, ilmu-ilmu yang diiktiraf oleh ulama-ulama terulung di dalam agama Islam. Jadi biar kita tahu, ini buku yang dikarang oleh Syekh, karangannya bermanhajkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini saja yang diiktiraf di dalam agama Islam. Akidah lain banyak yang sesat. Ya, alaikum bil jamaah, kata Nabi. Hendaklah kamu bersama jamaah umat Islam. Akidah yang selamat ahli sunnah wal jamaah dari masa muda. InsyaAllah pada minggu yang seterusnya kita tengok pula dalil-dalil tentang suhbah. Jadi setakat itu untuk malam ni, aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada minggu depan kita baca sikit-sikit. Di ujung sekitar 5 minit, 10 minit saya akan luangkan masa untuk tuan-tuan kalau ada nak tanya ke, kurang faham ke, penjelasan saya kurang jelas ke, boleh ya, insya-Allah boleh. Dan sebelum ini saya tak buka soal jawab, sebab awal-awal kita belajar kalau buka soal jawab nanti tak sempat kita baca kitab. Jadi insya-Allah pada minggu depan kalau saya tak ingat, cuba-cuba ingatkan saya supaya kita boleh ada sesi soal jawab sekitar 5 hingga 10 minit ya, boleh 1-2 soalan. Dan kalau ada soalan pun selepas solat pun boleh juga tanya saya. Kalau boleh jawab saya jawab, kalau tak boleh jawab KIV kita jawab lain kali, ataupun jawab juga jawab tak tahu jawapan ringkas aja. Aku lupa di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma tahfir qulubana min nifaq wal riya was sum'ati wal 'ujub wat takabbur ya arhamar rahimin. Ta'ala subhanallah wa tahiyyatu ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.